wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk hari yang ke-9 berpuasa, 9 Ramadan, dan bagi siapa yang target untuk khatam Al-Quran 30 juzuk sepanjang bulan Ramadan ini, saya yakin ramai di antara kita sudah pun masuk ke juzuk yang ke-9. Jadi Alhamdulillah, di samping kita mengejar membaca Al-Quran, mengejar satu juzuk satu hari, ambillah masa juga untuk kita bertadabbur sedikit ayat daripada surah yang kita baca tu. Tak semestinya kena semua. Boleh ambil satu atau dua ayat pun dah mencukupi untuk kita renungkan dan ambil ibrah. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan kisah Nabi Shu'aib dalam surah Al-A'raf. Kalau ikutkan surah Al-A'raf ini, kisah Nabi Shu'aib ini dah bermula daripada juzuk yang ke-8, tapi ini adalah sambungan je. Bagi sesiapa ingin merujuk, boleh buka tafsir Resam Osmani ke surat 162. Hari ini saya akan sentuh ayat 88 hingga 93. Maaf suara saya agak ni sikit sakit tekak. Jadi sebelum saya menceritakan kisah Nabi Shu'aib ini di dalam ayat 88, saya ingin menyampaikan sedikitlah secara umumnya apa yang diceritakan permulaan kisah Nabi Shu'aib ini di dalam juzuk yang ke-8, iaitu kalau ikutkan dalam surah Al-A'raf ni ada beberapa kisah Nabi yang diceritakan yang mana mereka ini mengalami ujian yang pelbagai, dan Allah menceritakan kisah-kisah ujian Nabi-Nabi ini untuk memberi semangat kepada Nabi Muhammad SAW dalam dakwah baginda. Sebab kita tahu dalam berdakwah ni kita ada banyak cabaran, banyak ujian, banyak tentangan. Tu semua dihadapi dah oleh para Nabi. Jadi kadang-kadang kita rasa down, kita pun sendiri dalam kehidupan kita rasa down, kita memerlukan motivasi kan. Jadi itu antara motivasi yang diberikanlah untuk Nabi Muhammad SAW sepanjang menyampaikan dakwah baginda. Dalam juzuk yang ke-8 ayat ke-85 telah bermula kisah Nabi Shu'aib di mana Allah mengutuskan Nabi Shu'aib ini kepada kaum Madian. Kaum Nabi Shu'aib ini kaum Madian. Dan Nabi Shu'aib ini diutuskan dari kalangan kaum dia sendiri. Maksudnya Nabi Shu'aib ini pun dari kaum Madian lah. So bila berlaku kemungkaran, kerosakan, kesyirikan di kalangan masyarakat pada waktu itu, maka Allah utuskan Nabi untuk menyampaikan dakwah dia supaya mereka beriman, tidak mensyirikkan Allah dan juga tidak melakukan jenayah akhlak. Kaum Nabi Shu'aib ini terkenal dengan dua jenayah, iaitu yang pertama jenayah berkaitan dengan akidah. Akidah iaitu dia mensyirikkan Allah. Mereka ini menyembah agama nenek moyang mereka turun-temurun. Jenayah yang kedua berkaitan dengan akhlak, di mana mereka ini tipu dalam urusan jual beli. Diorang mengurangkan timbangan, mengambil harta dengan cara yang batil. So bila kemungkaran ini dah berluasa, yang kaya semakin kaya lah, yang miskin semakin miskin. Itu permulaan kisah Nabi Shu'aib di dalam juzuk yang ke-8. Masuk ke juzuk yang ke-9 daripada ayat 88 hingga 93, dia ada dua perkara yang diceritakan. Yang pertama, dialog antara Nabi Shu'aib dengan kaum dia, kaum Madian. Maksudnya respon yang diberikan oleh kaum Madian kepada Nabi setelah Nabi menyampaikan dakwah dia. Seterusnya, akibat daripada pendustaan yang mereka lakukan. Kat situ Allah turunkan azab.
Okey. Jadi dalam ayat 88 kalau kita tengok dia bermula dengan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumih. Maksudnya kat sini siapa? Malak. Malak yang disebut kat sini adalah pembesar-pembesar. Pembesar-pembesar dari kaum Madian ini dengan sombongnya apa yang mereka lakukan? Dia cakap kepada Nabi Syuaib, la nukhrijannaka ya Syuaibu walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Okey, kat sini dia bagi dua pilihan. Sama ada Nabi Syuaib ini keluar, dia orang halau Nabi Syuaib ni dengan orang-orang yang beriman, halau daripada kota Madian ini, ataupun kalau tak nak keluar, mereka kena kembali kepada agama nenek moyang. Okey. Okey, maksud dekat sini apa ni orang bila dia cakap pembesar ni, kalau kita tengok kisah-kisah Nabi yang terdahulu pun dia memang biasanya orang yang menentang para Nabi ini dari golongan yang pembesar-pembesar. Sebab pembesar-pembesar ni dia ada pengaruh, ada harta, okay? Sebab itulah yang menjadikan mereka sombong. Kalau tengok ayat kat situ, istakbaru, diorang angkuh, sombong, diorang halau dan keadaan sombong. Sombong tu sebab apa? Sebab diorang rasa orang yang sombong ni kan mestilah dia ada kelebihan kan. Sebab tu dah dia jadi sombong. Okay. Jadi apa yang Nabi jawab? Qala awalau kunna karihin. Adakah kamu akan mengusir kami meskipun kami tidak menyukainya? Jadi Nabi Syuaib ni dia tak takut pun dengan ancaman tu. So dan dikatakan juga Nabi Syuaib ini, antara kelebihan Nabi Syuaib ini, dia yang disebut dalam kitab-kitab, beberapa kitab tafsir, yang kelebihan Nabi Syuaib ini dia pandai berpidato. Okey, jadi kalau kita tengok uslub pendekatan orang-orang yang sombong ni, dia kalau dia suka berhujah ataupun berjidal, maksudnya berdebat dengan perkara-perkara yang batil. Tapi apabila mereka kalah, apa yang mereka buat? Mereka akan ancam. Okay. So dah kalah dengan berhujah apa semua, diorang berilah ancaman macam kisah Nabi Syuaib ni lah, ancam untuk mengusir mereka daripada kota Madian. Lepas tu qad iftaraina 'ala Allahi kadhiba. Nabi Syuaib sama lagi, sungguhnya kami telah mengadakan pembohongan yang besar terhadap Allah jika kalau kami kembali in udinna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha. Jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami daripadanya. Maksudnya kat sini, kalaulah Nabi Syuaib ikut agama mereka, maksudnya ikut balik maksudnya tidak tetap dengan pendirian iaitu beriman kepada Allah, menyampaikan risalah, takut dengan usiran mereka, maksudnya dia telah melakukan pendustaan kepada Allah, sedangkan Allah telah menyelamatkan mereka. Maksudnya menyelamat kat sini daripada kekufuran, daripada jenayah-jenayah yang akhlak tu kan. Allah dah selamatkan kat situ, takkanlah dia nak kembali balik kepada perkara-perkara tersebut kan. Lepas tu, wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha Allahu rabbuna. Okay. Dan tidaklah layak kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Okay. Maksudnya dia tetap tak nak, kecuali sebab Allah Maha Berkuasa, Allah yang boleh kalau Allah berkehendaki, Allah yang akan buat dia keluar daripada agama yang betul. Tapi ialah Nabi kan, Nabi maksum. Sepatutnya memang takkan Allah utuskan Nabi ini untuk menyampaikan dakwah, untuk beriman kepadanya. Mustahil lah Allah nak murtadkan balik Nabi kan. Jadi seterusnya, Allah tawakkalna. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Lepas tu setelah dia berusaha berdakwah semua, dan seterusnya dia menyerahkan
segala urusan kepada Allah dan baginda berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Maksud, ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil. Iaitu adil, engkau lah pemberi keputusan terbaik. Okey, dia dah sampai ke dakwah, dia dah buat segalanya dan dia dah tengok dah, kita dah tengok respon yang diberikan oleh kaum dia. Jadi dia berserah kepada Allah dan berilah hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan. Okey. Lepas tu apa yang dijawab oleh pembesar-pembesar kaum Madian yang kufur ini, وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. Okay. Dan pembesar-pembesar daripada kaum Syuaib yang kafir berkata, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, sudah tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Okay. Sebab apa? Sebab apa dia kata macam tu? Kalau ikut Nabi Syuaib, rugi. Sebab diorang hanya nampak duniawi je. Sebab apa? Yalah, kalau mereka ikut ajaran Nabi Syuaib telah melarang mereka daripada memakan harta dengan secara batil. Bagi mereka, apabila diorang buat macam tu, diorang kaya lah kan, diorang dapat untung yang lebih lah. Kurangkan timbangan, rampas satu orang, dia orang yang kaya bertambah kaya, orang yang miskin bertambah miskin. Jadi kalau ikut apa yang dibawakan oleh Nabi Syuaib ini, rugilah, tak dapatlah untung kan. Seterusnya, fa'akhazat, kat sini dah bermula kepada akibat daripada pendustaan yang dilakukan. Fa'akhazathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Okay. Lalu datanglah gempa bumi menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam runtuhan rumah mereka. Allazina kadzabu Syu'aiban ka'an lam yaghnau fiha. Orang-orang yang mendustakan Syuaib ni seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Jadi azab Allah turun. Apabila lepas Nabi Syuaib dah berdakwah apa semua, diorang pun mendustakan dengan respon yang sangat tidak baik, dengan ancaman yang diberikan, maka Allah turunkan azab kepada kaum Nabi Syuaib yang tidak beriman ni lah. Kalau kita tengok kaum-kaum terdahulu pun banyak yang macam tu. Siapa yang mendustakan Nabi, akhirnya Allah turunkan azab kepada mereka dan mereka lenyap daripada muka bumi ni, seolah-olah macam tak wujud dah. Jadi tapi kita Alhamdulillah di akhir zaman ni Allah tak payah cash. Kalau kita tengok umat terdahulu, kebanyakan mereka cash je kena. Tak beriman, maka maka dia diazab hingga mati. Tak sempat dah nak bertaubat semua kan. Lepas tu dan Allah kata mereka yang mendustakan Syuaib itulah orang-orang yang rugi. Okay, kat sini Allah membalas balik, maksudnya sebenarnya orang yang betul-betul rugi adalah orang yang tak ikut Syuaib, orang yang tidak beriman. Sebab apa? Orang yang tak beriman ni dia tak nampak hari akhirat, dia tidak beriman kepada hari akhirat. Dia rasa dunia ni sebab macam syurga, maksud dia boleh buat apa saja di muka bumi ni, boleh ambil untung, boleh rampas. Dia orang kaya dengan cara yang batil, yang tak bagus, dan dia orang rasa macam dia orang akan selama-lama macam tu. Sedangkan kita ada hari pembalasan, kita ada hari akhirat yang mana setiap apa yang kita lakukan ini akan dibalas, akan diganjari. Okay? Jadi orang yang beriman ni sebenarnya lah orang yang beruntung. Sebab apa dia dapat di dunia dan di akhirat dia yakin Allah itu maha adil, yang mana setiap apa yang dilakukan itu kalau tak dapat kat dunia pun ada yang menanti. Sebab hukuman Allah itulah yang maha adil. Yang dunia ini ada orang cakap dunia ni tidak adil semua kan. Yang miskin terlampau miskin, yang kaya kaya semua. Tapi hakikatnya setiap apa yang kita lakukan di muka bumi ini sentiasa ada dinilai, maksudnya sentiasa dinilai, dicatat
dan akan diadili. Okay. Seterusnya, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin. So dia, maka Syuaib meninggalkan mereka sambil kata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihatimu, maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir. Okay? Nabi dah berusaha, dah yakinkan mereka, tapi mereka yang ingkar, mereka yang dustakan Nabi, mereka yang ancam Nabi semua. Jadi buat apa dah, tak guna dah nak bersedih. Sedangkan apa yang mereka buat tu dah kita terukkan kepada Nabi dan juga orang-orang yang beriman. Jadi sampai di situ saja untuk kisah Nabi Syuaib ini. Jadi antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah Nabi Syuaib ini ialah yang pertama, jangan takabur. Jangan takabur, jangan sombong kerana sifat takabur dengan sombong ini boleh membawa kepada kekufuran. Sebab kita dah tengok banyak cerita-cerita iblis sekalipun bila dia takabur, dia sombong, dia terkeluar daripada syurga kan. Jadi Allah dah bagi tahu dah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Tapi kalau kita kufur, maka azab dia sangat pedih. Jadi itulah maksudnya berhati-hati, sebab apabila kita dikurniakan kelebihan, tidak bermakna kita mulia. Kita berbeza daripada orang lain, kita hebat lagi daripada orang lain. Tapi di mata Allah semua adalah sama, melainkan takwa. Okey. Yang seterusnya, kita sebagai manusia perlu berdoa agar diberi ketubuhan iman. Okey, sebab Nabi sendiri pun dia sentiasa dia sendiri yang maksum pun menyerahkan segala-galanya kepada Allah, iaitu sebab jika Allah menghendaki dia teguh di dalam keimanan, maka dia akan jadi macam tu. Tapi kalau tidak, maka tidaklah. Tapi Nabi maksum takkanlah Allah nak jadikan dia tidak beriman kan. Kita sebagai manusia ni yang hati yang sentiasa berbolak-balik, okay, kita digalakkanlah untuk mengamalkan doa, antaranya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, supaya kita teguh dalam keimanan, sebab kita tak tahu apa yang berlaku akan datang, kita tak tahu apa, dan kalau boleh kita berusahalah untuk menjaga diri kita daripada sesuatu yang mengurangkan iman kita. Okay. Seterusnya, kita hendaklah sentiasa bertawakal kepada Allah. Okay. Menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, dan tawakal ni bukan semata-mata tawakal yang kosong, maksudnya tanpa buat apa-apa, tak buat apa-apa, serah je terus macam tu kan. Kalau kita tengok kisah Nabi Syuaib ni, Nabi Syuaib dan para Nabi yang lain pun dia dah berusaha, setelah berusaha baru diserahkan kepada Allah. Dan sebenarnya Allah tidaklah melihat kepada hasil. Manusia je yang selalu nak tengok hasil. Dia tak tengok apa usaha kita, tapi Allah ni melihat kepada usaha kita. Setiap usaha kita tu ada ganjaran dia. Walaupun hasil dia mungkin tidak memuaskan sangat, mungkin sedikit je, semua macam tak sehebat orang lain dan sebagainya. Tapi jangan risau, sebab Allah tak tengok hasil. Kalau Allah tengok hasil, kalau tengok kisah-kisah Nabi kan, kebanyakan yang ikut dakwah para Nabi ni tak ramai pun, sedikit saja. Kalau tengok hasil macam kalau Allah melihat kepada hasil macam tak berjaya je lah kan. Jadi kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, jangan tengok pada hasil semata-mata, berusahalah buat sebaik mungkin, walaupun hasil tak seberapa, itu serahkan kepada Allah. Setiap apa yang berlaku itu adalah hikmah dia. Okay? Jadi jangan putus asa, teruskan berusaha, sebab Nabi Syuaib sendiri dan para Nabi lain juga berusaha bersungguh-sungguh menyampaikan dakwah mereka. Okay. Dan seterusnya, orang yang tidak beriman itulah sebenarnya orang yang rugi, kerana kalau orang beriman dia percaya
pada hari akhirat, dia percaya pada Allah yang Maha Adil yang akan memberi ganjaran yang terbaik, yang akan mengadili setiap perbuatan. Okay. Tapi orang yang tidak beriman ni dia tidak percaya kepada hari pembalasan dan sebagainya. Jadi dia rasa dunia di dunia inilah syurga mereka, jadi diorang pun nak menghabiskan masa-masa, nak enjoy lah dekat dunia ni, sebab dia boleh buat apa sahaja, sedangkan azab Allah tu akan menimpa kepada mereka sekiranya mereka tidak beriman. Allah alam, saya rasa sampai di sini saja. Segala kekurangan itu datang daripada saya. Teruskan support program Satu Hari Satu Juzuk Satu Ibrah ni, dan juga buku-buku yang dikeluarkan oleh Aikal Syabak. Okay, kita banyak siri kisah-kisah Nabi yang diambil daripada rujukan yang sahih dan dia sangat unik lah. Jadi kalau siapa yang boleh dapatkan lagi siri kisah-kisah Nabi daripada Aikal Syabak ni, sangat wajarlah untuk ambil. Kita habiskan masa dalam bulan Ramadan ini untuk baca pun sangat bagus, sebab kisah-kisah yang diambil itu daripada Al-Quran, daripada hadis yang kita boleh renungkan dan kita boleh amalkan juga dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.